Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama dengan saya. Kita teruskan dengan sesi PDPR online sepanjang sesi PKP. Dan cikgu doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, hendaknya insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita nak sambung pelajaran ataupun subjek amalan lazim, iaitu pelajaran 1 istihlaf. Okey, apa yang dikatakan istihlaf ini iaitu dari segi pengertian, boleh refer. Okey, cikgu dah zoom sikit. Okey, yang pertama, okey, imam keluar dari solatnya kerana berhadas ataupun lainnya, kemudian mengisyaratkan seseorang untuk menggantikan kedudukannya sebagai imam. Dalam satu jemaah, dalam satu saf, okey, ada imam, ada makmum. Okey, makmum ada 2, 3, 4 orang, imam seorang kat depan. Tengah solat-solat, tiba-tiba imam ada masalah luar biasa. Contohnya apa? Dia nak buang air kecil, ataupun nak buang air besar, ataupun mungkin ada kecemasan yang tak pandai elakkan. Okey, dia terus keluar daripada saf tu, daripada jadi imam, dia terus lari keluar. Okey, bukanlah lari, maksudnya dia terus beralih keluar, dan orang daripada belakang dia tu akan melangkah ke depan untuk menggantikan imam tersebut agar solat tu terus berjalan dengan lancar. Ada imam. Kalau imam tu keluar tak ada siapa ganti, bermakna tak ada imam. Nanti dia dah terpaksa sembahyang sendiri, so tak boleh. So jadi imam keluar, ada orang lain akan langkah satu langkah ke depan untuk terus jadi imam, gantikan imam. Faham Okey, itu adalah pengertian untuk tajuk kita pada hari ini. Baik, apakah hukum dia? Baik, hukumnya adalah harus. Kenapa harus? Kerana bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah diwariatkan oleh Imam Al-Tirmizi, bahawasanya iaitu Nabi Muhammad SAW telah menggantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam yang sedang solat berjemaah bersama-sama para sahabat. So, kenapa boleh dibuat? Hukumnya adalah harus sebab Nabi pun telah melaksanakan juga satu ketika dahulu. Untuk gantikan siapa? Tadi tu, menggantikan Saidina Abu Bakar. Baik, seterusnya, bagaimana kaedah imam melakukan istihlaf dalam solat? Yang pertama, imam hanya mengisyaratkan seseorang yang dipilih untuk menggantikannya sebagai imam, atau memegang pakaian makmum lain, menarik makmum ke tempat solat imam tu. Ada 2 cara. Yang pertama, imam nak keluar tu, dia bagi isyarat. Contoh isyaratnya, dia nak pergi buang air kecil, ataupun dah terbatal lah dia punya wuduknya. So dia nak keluar daripada saf tu, mungkin dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam yang barisan pertama ni, saf pertama, dia dapat isyarat macam gitu. Seorang kena langkah ke depan. Tu isyaratnya. Yang kedua, imam juga boleh tarik pakaian ataupun kain sikit, goyangkan sikit begitu, supaya seorang daripada makmum barisan belakang imam tu langkah ke depan untuk gantikan dia jadi imam. Begitulah seterusnya. Biasa dia akan terus cari orang yang belakang imam direct. Macam tu. Baik, seterusnya. Kedua, imam keluar sambil membungkukkan sedikit dan meletakkan tangan ke hadapan. Macam kita bagi laluan, tunduk hormat. Begitulah. Itu pun boleh juga sebagai tanda. Perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi sangkaan yang hidupnya telah berakhir. Itu antara dia punya istilahnya lah. Baik, kita jumpa orang yang lebih dewasa, kita tunduk hormat atau kita tundukkan sikit badan kita. Begitulah keadaannya. So imam akan keluar, membungkukkan sedikit dan meletakkan tangannya ke hidung. So pun boleh juga. Itu pun cara juga. Kalau kita dah biasa tunduk sikit pun gitu pun orang dah faham. Macam tu. Yang ketiga, mesti dilakukan dengan
isyarat bukan dengan suara. Jika dirasakan perlu, iaitu yang pertama, imam hendaklah menunjukkan dengan jarinya baki bilangan rakaat. Okey. Meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda dia meninggalkan rukuk. Okey. Meletakkan tangan di atas dahi sebagai tanda dia meninggalkan sujud. Meletakkan tangan di atas mulut sebagai tanda dia meninggalkan bacaan. Okey, ingat tak tadi cikgu ada cakap, kalau contoh dia dah terbatal, okey, terbuang air besar, terbuang air kecil ke ataupun terbuang angin ke, dia bagi isyarat dia nak keluar. Okey, isyarat tadi yang macam kita belajar tadi, tundukkan sedikit, tarik kain ataupun pakaian jemaah makmum yang belakang tu untuk ke depan pun boleh. Okey, kalau contoh nak tahu rakaat ke berapa, pegang hidung ataupun lutut, dia akan mewakili rakaat-rakaat. Contoh tadi, meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda dia meninggalkan rukuk. Orang yang naik ke depan tu dia kena gantikan imam, dia kena buat rukuk tu. Macam tu. Okey. Tapi biasa kita beradab, kita tak boleh terus je. Contoh awak tengah sembahyang tiba-tiba terbuang angin, so awak teruslah keluar. Tak boleh. Dia kena ada isyarat. So isyaratnya seperti ini. Okey. Contoh, sedangkan imam tertinggal rukuk, perbuatan dalam solat ataupun bacaan pun kita akan cakap macam ni. Subhanallah, kita bagi isyarat pun begitu. Okey. So jadi ada kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan. Baik, kita tengok 1.4. Pergerakan-pergerakan yang dibenarkan dalam solat diharuskan dengan syarat tidak melebihi 2 kali berturut-turut. Dengar ini penting. Tidak melebihi 2 kali berturut-turut. Okey, yang pertama. Okey, ini adalah rajahnya. Cikgu dah besarkan. Okey, kiblat. Okey, imam, makmum. Okey, sebelum. Okey, baik, kita tengok. Kalau ini tadi pergerakan daripada makmum nak jadi imam, kena ada pergerakan selangkah ke depan. Contoh, kalau dekat gambar ni pula diterangkan juga untuk perkara lain, iaitu apabila berlakunya kekosongan. Contoh, makmum ni kosong, dia pergi ada emergency, dia keluar. So makmum ni ada jarak sikit kan antara kanan dan kiri. So ada tengah-tengah kosong. Makmum boleh rapatkan saf dengan syarat tak melebihi 2 kali. Langkah 1, berhenti, langkah 1 lagi, atau mungkin langkah 1 terus rapat. Begitulah. So dia akan rapat dan dia akan kembali bercantum seperti gambar raja yang saya zoomkan seperti ini. Okey, kena tetap rapatkan saf, barulah kita punya perfect, sempurna kita punya solat kita punya jemaah kita. Jelas ya anak-anak? Okey, itu kepentingan merapatkan saf. Sebab imam kalau pergi mana-mana pun dah akan sebut saf, rapatkan saf. Begitu. Okey, ada dengar kan perkataan tu? Baik, yang kedua, menutup kembali aurat jika pakaian tersingkap hingga apa tu? Menampakkan aurat. 3. Menggantikan tempat imam sekiranya imam terbatal solatnya. 4. Menghindari najis jika kelihatan jelas najis tersebut semasa solat. 5. Menggaru bahagian tubuh yang menggaru tubuh badan. Okey, yang ke-6, menutup mulut ketika menguah atau bersin. Okey. Membetulkan kedudukan saf apabila ada tambahan makmum. Baik, ini semua perkara-perkara yang termasuk dalam pergerakan-pergerakan yang dibenarkan dalam solat. Seandainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini boleh laksanakan pergerakan dalam solat. Tetapi harus diingat hanyalah tidak melebihi 2 kali berturut-turut. Antaranya nak betulkan saf. Cikgu ulang antaranya nak betulkan saf. Antaranya nak menutup aurat pakaian takut ternampak bahagian tubuh badan, contoh. Okey, takut contoh menguap, sangap, menguap ataupun dan sebagainya bersin. Tak boleh lebih, tergaru-garu tak boleh lebih daripada 2 kali. Okey, secara berturut-turut.
Boleh Baik. Seterusnya. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Kiblat, imam, makmum sebelum. Kiblat, imam, makmum. Nampak tak? Okey. Bila jadi macam ini? Contoh, yang pertama, okey cikgu zoom. Ini di tengah semayang. Contoh, ada abah dia Ahmad dengan anak dia Ali semayang. Tiba-tiba datang adik dia pula nak ikut berjemaah. Ditepuknya bahu, terus jadi ke belakang sikit, berlaku pergerakan dan akhirnya Ali tadi tu berada di sebelah Abu. Begitu. Okey, dia terus jadi saf yang 3 macam gitu. Okey, faham Dia tak boleh ada jarak. Okey, baik. Seterusnya, 8. Menarik jemaah lain supaya merapatkan saf. Okey, 9. Menghalang seseorang yang ingin melintas di hadapan ketika sedang solat. Biasa anak-anak lah semayang kat masjid, ada main-main dan sebagainya. Kalau saf dah rapat, so tak adalah isunya anak tu akan lari ke depan main-main dan sebagainya. Duduk dekat tempat kita sujud dan sebagainya, tak ada isu. 10. Okey, seterusnya kita 10. Membetulkan alas tempat sujud ataupun solat. Okey, 11. Mengambil sapu tangan bagi mengelakkan hidung ataupun untuk mengelak. Kalau kata ditakdirkan sesama, ambil sapu tangan, lap. Takut kalau tak lap kan ingus itu terkeluar ke dan sebagainya. Contoh begitulah. Okey, ataupun kat sini kita tengok. Okey, ambil sapu tangan jika keluar meleleh daripada hidung, air hidung tu keluar ataupun ditakdirkan agaknya mata awak tu sakit, keluar air mata ke sebagainya, ambil sekali, simpan. Begitulah macam tu. Okey, tu istilahnya. So ada lebih kurang 11 sahaja perkara-perkara yang boleh dilakukan ataupun perkara-perkara yang dibenarkan melakukan pergerakan dalam solat. Dan keyword dekat sini hanyalah kena faham, hanyalah tak boleh lebih daripada 2 kali saja.